Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar sekalian. Untuk hari ini kita akan sambung lagi bab 1 mikroorganisma untuk mata pelajaran sains tingkatan 5. Untuk hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Oke, kita mulakan dengan subtopik kewujudan mikroorganisma. Oke, seperti yang kamu sudah maklum, mikroorganisma ini adalah hidupan yang sangat kecil dan hanya boleh kita lihat menerusi mikroskop sahaja. Jadi bagaimana untuk kita mengetahui mengenai kewujudan mikroorganisma di sekeliling kita? Adakah kita ini dipenuhi mikroorganisma ataupun tidak? Ya. Oke, mesti kamu biasa nampak dengan gambar ini. Dewasa ini kita sering disuruh untuk sentiasa menjaga kebersihan dengan membasuh tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer, kan? Tambahan pula kita sekarang sedang diuji dengan wabak COVID-19 yang memerlukan kita untuk sentiasa menjaga kebersihan diri dan keluarga kita. Apabila kita mencuci tangan dengan sabun, kita dapat menyingkirkan dan membunuh bakteria ataupun mikroorganisme yang ada di tangan kita. Oleh itu kita dapat sentiasa memastikan tangan kita ini sentiasa bersih. Oke, seterusnya ialah eksperimen untuk membuktikan kewujudan mikroorganisma di sekeliling kita, ya. Oke, ini kamu boleh nampak dalam buku teks, ada juga contohnya, ya. Oke, di sini cikgu ada sediakan 3 set roti, 3 set roti A, B dan C. Apa yang kita perlu buat? Set yang pertama ini kita sentuh roti tersebut dengan tangan yang kotor, tangan yang tidak dibasuh. Kita pegang roti itu, kita pegang, kemudian kita simpanlah. Oke, set B pula kita basuh tangan dahulu dengan hand sanitizer, basuh tangan dulu, kemudian kita sentuh roti. Itu set B. Kemudian set C kita basuh tangan dengan air dan sabun, cuci bersih-bersih, ada dia punya langkah tuh kan. Gini-gini semua tuh. Kemudian kita sentuh roti itu. Oke, jadi ketiga-tiga roti ini kita masukkan ke dalam plastik dan kita simpan di dalam almari selama let's say 3 hari lah macam tuh, ya. Oke, jadi kita tengok apa yang berlaku kepada 3 roti ini selepas 3 hari. Oke, untuk roti yang pertama, roti yang kita sentuh dengan tangan yang tidak berbasuh tadi, tangan yang kotor lah. Jika kamu dapat lihat di atas permukaan roti itu sudah mulai tumbuh ulat dan juga bakteria sudah mulai membiak. Tengok warnanya jadi hitam kan. Tidak ada selera sudah kita memakan. Itu kalau kita pegang roti tersebut dengan tangan yang kotor, ya. Oke, kemudian roti yang kita pegang selepas kita membasuh tangan dengan hand sanitizer. Walaupun kita sudah cuci tangan dengan hand sanitizer, tapi bakteria itu masih juga ada di tangan kita. Jadi roti yang kamu dapat nampak di depan nih dalam slide nih masih lagi ada pertumbuhan kulit di sana. Tidak bersih sepenuhnya lah. Dan kemudian yang ketiga, roti yang kita sentuh dengan tangan yang sudah berbasuh dengan sabun dan air. Jika kamu dapat lihat roti itu masih lagi bersih, dengan mata kasar kita dapat lihat ianya masih lagi bersih dan elok, tapi tidak sesuai lah dimakan, ya. Oke, seterusnya kita beralih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Oke, cikgu harap kamu dapat dengar baik-baik dan dapat pahamkan kerana subtopik ini sering keluar semasa exam. Oke, apakah faktor yang pertama? Yang pertama sekali ialah kelembapan. Ya, kelembapan nanti cikgu akan terangkan. Yang kedua ialah cahaya. Yang ketiga ialah suhu. Yang keempat ialah nilai pH. Cikgu harap kamu masih ingatlah pH, ya. Kemudian dan yang kelima nutrien ataupun makanan. Oke, jadi ada 5 faktor di sini yang mempengaruhi sama ada mikroorganisma itu dapat tumbuh dengan subur ataupun tidak, ya. Oke, yang pertama kita tengok kelembapan, ya. Kelembapan ini maksudnya banyak ataupun sedikit kandungan air yang ada di persekitaran tuh. Kalau lembab dia punya lawan kering lah. Jadi mikroorganisma nih dia sangat sesuai untuk membiak, untuk tumbuh dalam keadaan yang lembab, ya. Semakin lembab sesuatu tempat itu, semakin mudah untuk bakteria ataupun mikroorganisme itu membiak. Contohnya lah dalam gambar tuh kan, cendawan tuh biasanya di pokok-pokok ada air kan, ada lembab. Kemudian dalam hutan lagi kan. Jadi ulat senang untuk tumbuh di permukaan yang lembab.
Oke, persekitaran yang kering pula akan menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan akan merencatkan pertumbuhannya. Oke, jadi kesimpulannya di sini, jika lembab, mikroorganisma akan mudah untuk membiak, dan jika kering, mikroorganisma akan kurang aktif dan tidak mudah untuk membiak. Contoh. Oke, yang kedua pula ialah cahaya. Oke, kulat dan bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan yang gelap. Macam tu. Jika ada matahari, mungkin mikroorganisma ni susah untuk membiak kerana mungkin panas and so on kan. Tapi jika persekitaran itu gelap, kulat dan bakteria ini terutamanya mudah untuk membiak. Senang kan? Okey, so ingat, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin sukar untuk mikroorganisma membiak. Ataupun kamu boleh cakap bila jawab hipotesis, kulat dan bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap. Okey, yang ketiga ialah suhu. Okey. Suhu optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma ialah 37 darjah Celsius. Okey, tahu kan 37 darjah Celsius ini adalah suhu bilik ataupun suhu badan kita, suhu normal bagi badan kita. Ataupun boleh juga kamu jawab dalam exam, suhu optimum pertumbuhan mikroorganisma ialah 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Yang paling tepat 37 lah. Apa makna suhu optimum? Suhu optimum ni maknanya suhu terbaik untuk mikroorganisma tu membiak. Maknanya jika suhu tu capai suhu optimum, disitulah mikroorganisma tu senang untuk membiak. Suhu bilik lah maksudnya. Okey, kamu tengok contoh di bawah ni. Cikgu ada satu gambar tomato di sini kan. Kalau kamu perasan, tomato ni sudah ditumbuhi dengan kulat kan. Tapi cuba kamu bayangkan jika tomato ini kita simpan di dalam peti sejuk. Adakah kulat akan tumbuh di tomato itu? Mestilah tidak kan. Sebab peti sejuk kamu suhunya rendah. Apabila suhu sangat rendah, mikroorganisma sukar untuk membiak. Itu maksudnya. Ataupun contohnya, kenapa kita perlu panaskan air sampai dia mendidih? Apa tujuannya sebenarnya? Kita panaskan air sehingga mendidih untuk membunuh mikroorganisma dalam air tersebut. Sebab apabila sudah capai suhu 100 darjah Celsius, segala kuman dan bakteria yang ada di dalam air itu akan mati dan air itu akan selamat untuk kita minum, bos. Macam itu maksudnya ya. Oke, jadi kamu cuma perlu ingat, suhu optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma ialah 37 darjah Celsius. Sekiranya suhu terlalu sejuk, mikroorganisma sukar untuk membiak, dia tidak aktif. Dan apabila suhu terlampau panas, 100 dan ke atas, dia mungkin mati terus. Ya, itu maksudnya. Oke, faktor seterusnya ialah nilai pH. Adakah mikroorganisma senang membiak dalam keadaan berasid ataupun alkali? Oke, mari kita lihat. Oke, nilai pH 7 ataupun neutral adalah pH optimum bagi pertumbuhan kebanyakan mikroorganisma. Jadi maksudnya di sini, mikroorganisma ini senang untuk membiak dalam keadaan neutral. Tiada asid, tiada juga alkali, di tengah-tengah. Masih kamu ingatkan kalau pH 7 ni maknanya neutral ya. Kalau di bawah 7 tu berasid, atas daripada 7 itu alkali ya. Oke, jadi pH 7 ini adalah pH optimum bagi pertumbuhan kebanyakan mikroorganisma ya. Tapi ada juga mikroorganisma yang dapat membiak ataupun dapat hidup dalam keadaan berasid. Contohnya di perut kita. Di perut kita ni, seperti kamu masih ingatkan, di perut kita ni keadaannya sentiasa berasid untuk memudahkan penghadaman makanan. Jadi terdapat bakteria yang hidup di dalam perut kita ini. Bakteria tersebut hanya akan dapat bekerja dan dapat membiak dalam keadaan berasid saja. Oke, dan faktor yang terakhir pula ialah nutrien ataupun makanan. Oke, pertumbuhan mikroorganisma akan meningkat apabila kuantiti nutrien meningkat. Maknanya jika ada banyak makanan, senanglah untuk mikroorganisma itu membiak. Sama juga macam kita lah, di mana ada makanan di situ kita banyak pergi kan. Apalagi kalau makan free. Jadi sama juga dengan mikroorganisma, semakin banyak kuantiti nutrien, semakin cepat kadar pembiakan mikroorganisma tersebut. Ya, kalau kamu nampak dalam gambar ni, tengok roti. Roti itu memang makanan kan. Jadi senanglah makanan itu rosak cepat sebab mikroorganisma suka untuk membiak di situ ya. Kalau bagaimanapun pertumbuhan mikroorganisma itu sukar untuk berlaku sekiranya faktor-faktor lain menjadi penghalang. Contohnya lah, mikroorganisma ini dapat banyak makanan
tapi tiba-tiba persekitaran tuh terlampau panas ataupun terlampau sejuk. Susah juga dia mau hidupkan. Ataupun banyak makanan tapi terlampau terang, cahaya terlampau tinggi. Susah juga dia mau membiak. Ataupun terlampau kering, tiada kelembapan. Itu maksudnya ya, walaupun makanan cukup, nutrien cukup, sekiranya faktor lain itu terhad, mikroorganisme masih juga sukar untuk membiak. Jadi maksudnya 5 faktor ini mesti saling berkaitan untuk memudahkan mikroorganisme membiak dengan jayanya, dengan bangga dan berjaya. Macam itu. Oke, so itu saja untuk hari ini ya. Cikgu harap kamu boleh pahamlah penerangan yang cikgu beri dalam video pendek ini. Cikgu harap kamu akan teruskan dengan membaca buku teks ataupun mana-mana rujukan untuk memperkaya lagi pengetahuan kamu ya. Suka cikgu ingatkan di sini untuk subtopik ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiakan mikroorganisme, soalan yang biasa ditanya dalam exam adalah berkaitan dengan eksperimen. Jadi cikgu mau untuk hari ini kamu buka buku teks muka surat 20 hingga 27 dan lihat contoh-contoh eksperimen yang kita boleh lakukan di dalam makmal untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme ya. Kamu baca-baca dan buat nota pendek. Sebab itu adalah tanggung jawab kamu lah. Kalau kamu mau berjaya, kamu kena rajin-rajin lah buat nota ya. Jadi itu saja tugasan untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya untuk meneruskan lagi bab mikroorganisme. Saya harap kamu sentiasa berusaha dan tidak malas-malas untuk belajar di rumah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.